Seterusnya untuk perkembangan dari Terengganu langsung bersama Baharum Rahim. Silakan Baharum. Terengganu menyasarkan mencapai purata nilai grade kumulatif PNGK Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 3.05 bagi tahun 2023. Sekaligus terus mengekalkan rekod kecemerlangan kelima berturut-turut Terengganu mengungguli PNGK STPM Kebangsaan. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Azman Othman Elias Abdullah berkata semua pelajar yang bakal menduduki STPM 2023 ketika ini berada di landasan baik untuk mencapai keputusan yang lebih cemerlang. Ini dilihat menerusi pencapaian pelajar dalam peperiksaan STPM semester 2 tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan memberangsangkan. Tahun ini 2,413 calon akan menduduki peperiksaan STPM 2023 yang melibatkan 46 sekolah di seluruh negeri. Bagi Jabatan Pendidikan Terengganu, kita mengadakan progres secara bersepadu dengan melibatkan pejabat pendidikan daerah dan sekolah-sekolah. Kita mengadakan pelbagai kamp, darat prestasi dan juga akademi untuk memastikan bahawa guru kita dapat membimbing pelajar-pelajar kita menghadapi SPM dengan jaya. Kalau tahun lepas kita mendapat 130 orang pelajar semua A ataupun 4 flat, tahun ini kita bersasarkan 160 orang. Itu target yang tinggi lah. Tapi insyaAllah kita akan berusaha ke arah itu. Unit Transfusi Darah Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu berjaya mengutip 22,000 beg darah sepanjang tahun ini. Sasaran 25,000 beg darah tahun ini akan berjaya dicapai dalam tempoh kurang 3 minggu lagi. Pakar Perubatan Transfusi HSNZ Dr. Raslina Ramdi berkata meskipun ketika ini Terengganu berdepan monsun timur laut yang sering dikaitkan dengan banjir, namun ia bukan penghalang pihaknya untuk mendapatkan bekalan darah. Pelbagai program derma darah yang diadakan di seluruh negeri membantu menjayakan sasaran berkenaan. Untuk musim tengkujuh memang kita target mobile di kawasan yang jarang berlaku banjir ataupun bebas banjir. Contohnya di universiti ataupun di kampung-kampung ataupun di mall yang jarang berlaku banjir. Jadi di situ kita lihat crowd ataupun penderma darah memang ramailah di situ. Jadi kerana itu kita punya bekalan darah masih cukuplah kerana penderma darah masih konsisten penderma darah. Dan itulah saya ucapkan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Terengganu, walaupun berlakunya banjir, walaupun berlaku apa-apa musibah dekat Terengganu ni, masih diorang bersemangat untuk menderma darah. Menurut beliau, selain untuk kegunaan masyarakat di negeri itu, bekalan darah yang diperoleh turut dihantar ke Pahang, Kelantan serta Sabah. Ketika ini, unit transfusi darah HSNZ mempunyai lebih 3,000 penderma darah aktif yang menderma setiap 3 bulan. Karnival Silat Kebangsaan 2023 membuka 10 gelanggang dengan 3,000 ahli persatuan silat dari seluruh negara mengesahkan penyertaan. Penganjuran kali kedua itu bakal diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri Kuala Nerus selama 4 hari bermula Khamis ini. Penasihat Karnival Silat Kebangsaan 2023, Dato' Abdul Razak Muhammad Yusof berkata 6 kategori dipertandingkan melibatkan pelbagai peringkat umur. Tagline untuk kita adakan penganjuran ini ialah untuk penyatuan umat, dakwah dan juga ajati diri. Nah, kita perlukan sesuatu untuk kumpulkan umat kita ni dengan uruf, dengan adat kita ni, kan? Kita bersatu untuk satu tujuanlah, penyatuan. Kejohanan yang dianjurkan bersama Persekutuan Silat Kebangsaan Pesaka Negeri Terengganu itu turut menyediakan pelbagai program sampingan termasuk pameran senjata Melayu. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian laporan dari Terengganu. Kembali semula bersama rakan tugas. Baik, terima kasih Baharum. Susulan fenomena monsun timur laut, penduduk di Hulu Kelantan yang terdedah banjir termasuk dalam kalangan masyarakat orang asli sentiasa diingatkan mengambil langkah perlu untuk berdepan musibah itu. Adun Galas Muhammad Syabuddin Hashim berkata persediaan awal perlu dibuat bagi mengurangkan risiko bencana tersebut.
selain daripada PPS dibuka, maka masyarakat sendiri perlu tahu ke mana mereka perlu pergi dan apa tindakan yang perlu mereka buat. Jadi di sini persiapan awal perlu dibuat, terutamanya dalam kalangan pemimpin-pemimpin tempatan yang perlu memainkan peranan supaya bila suasana ini berlaku mereka tidak panik dan mereka tahu apa yang perlu dibuat. Penduduk juga diminta peka terhadap perubahan cuaca semasa serta mengawasi keberadaan anak-anak mereka. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan program taklimat keselamatan dan sukan tradisi masyarakat orang asli Podek di Kuala Betis, Gua Musang. Seorang lelaki maut dipercayai dihempap pokok balak di Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan. Dalam kejadian pukul 10.15 pagi itu, mangsa merupakan warga Indonesia dikenali sebagai Dian Hermawan, 32 tahun. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku ketika mangsa sedang berehat di dalam jengkaut. Secara tiba-tiba, sebatang pokok balak terjatuh ke atas mesin penggali tersebut dan menghempapnya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan merasmikan tugu peringatan kapal perang HMS Prince of Wales dan HMS Repulse di Teluk Cempedak, Kuantan. Turut berkenan berangkat ke majlis sama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Dua kapal itu milik British ditenggelamkan di 61 batu nautika di luar pantai Kuantan melalui serangan pengebom Jepun pada 10 Disember 1941. Pembinaan tugu tersebut mendapat kerjasama Suruhanjaya Tinggi British di Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia sempena ulang tahun ke-82 kapal perang itu ditenggelamkan. Sauh dikenali sebagai auxiliary anchor turut diletakkan di hadapan tugu tersebut. It's a stunning memorial. It's absolutely beautiful, this memorial. I believe that the wording on the memorial is taken from a memorial in England at the National Arboretum, which is for the remembrance of all people who are part of the services, the Army, Navy and Air Force.